Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kerana pada malam ini kita diberi sekali lagi peluang untuk bersiaran secara langsung dalam webinar Nunji. Dan untuk edisi kelima pada malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang hangat pada waktu ini. RUU 355, jujur atau alat politik. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang mengikuti di live FB, sama ada di FB Akademi Nunji maupun Next Step Malaysia ataupun FB Parti Amanah Negara. Baik. RUU 355, Rang Undang-Undang 355, jujur atau alat politik. Tajuk ini kelihatan sinis dan mungkin bersangka buruk. Tapi siapa yang perlu dipersalahkan jika memang ramai orang bersangka buruk dengan tindak tanduk PAS dalam hal-hal berkaitan dengan pindaan RUU 355 ini. Terbaru, Ketua Dewan Ulama PAS Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh dalam satu kenyataan yang dilaporkan utusan Malaysia pada 6 September 2021 telah menyebut, quote, Islam ini jangan kita nampak bahawa dia hukum sahaja. Itu tidak betul. Kita nak keadilan itu dilihat sebagai Islam. Kerja yang mantap itu Islam. RUU 355 ini pun insya-Allah pada satu masa ia akan sampai juga. Tak payah bimbang. Gunung dikejar, takkan lari. InsyaAllah. Unquote. Quote unquote. Jadi itulah lebih kurang bunyi kenyataan beliau. Seolah-olah mengatakan kepada kita bahawa dalam hal melakukan pindaan RUU 355 ini tidak perlu tergesa-gesa. Boleh ambil masa dan sebagainya. Sedangkan pada masa yang sama, pada masa yang lain yang tidak lama pun dahulu, seolah-olah ini bagi PAS RUU 355 ini boleh tak boleh pun memang kena buat sungguh dah. Tak boleh tangguh lagi dah. Siap berhimpun, himpunan ungu di Padang Merbuk. Dan dan pada masa itulah kalaulah kita ni bukan setakat kita ni kalau tidak menyokong, malah kalau kita nak bertanya pun baru nak tanya, nak tahu, nak faham apa yang dia orang perjuangkan sangat dengan RUU 355 ni. Jadi tanya pun tak boleh pada masa tu. Apatah lagi kalau kita pertikai atau kata kita tidak sokong. Confirm kita akan digelar dengan macam-macam gelar. Baruah DAP lah, kafe lah. Jadi begitu. Malah dalam satu video yang tular baru-baru ini, YB Menteri Agama sekarang, Ustaz Idris Ahmad, ketika mereka dulu pembangkang dan UMNO masih kerajaan, siap memberi amaran kepada menteri dan Timbalan Menteri Agama ketika itu Datuk Seri Jamil Khair dan Ashraf Hajji. Jadi padahal pada masa sekarang ketika PAS menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan pimpinan-pimpinan mereka menjaga portfolio-portfolio penting seperti seumpamanya YB Datuk Taki sebelum ini Menteri Undang-Undang dan YB Ahmad Marzuk sebagai Timbalan Menteri Agama. Kita tidak nampak pun apa yang mereka lakukan untuk menjayakan pindaan RUU 355 yang mereka bisingkan ini. Dan sekarang ini setelah Ustaz Idris Ahmad menjadi Menteri Agama, kita mahu lihat apa yang mereka katakan selama ini, sejauh mana kesungguhan mereka untuk benar-benar memperjuangkan pindaan RUU 355 ini. Jujurkah mereka atau sekadar alat politik untuk memainkan sentimen perkauman dan meraih simpati dan undi di kalangan Melayu Muslim. Jadi bersama kita pada malam ini untuk menjawab persoalan-persoalan ini dengan penuh objektif dan juga memahamkan kepada kita apa itu RUU 355 sebenarnya. Bagaimana ia boleh timbul menjadi satu perjuangan oleh PAS. Kita membawakan dua orang ahli panel yang sememangnya terlibat secara langsung. Panelis yang pertama, Dr. Zulkarnain bin Luqman. Beliau adalah seorang peguam yang telah berkhidmat lebih 20 tahun, memegang ijazah PhD daripada Universiti Islam Antarabangsa. Penglibatan beliau dalam bidang undang-undang syariah ini pada tahun 2014-2015 pernah dilantik untuk mewakili
Kerajaan Negeri Kelantan dalam Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syariah Peringkat Persekutuan. Pada April 2019 hingga April 2020, beliau juga dilantik menjadi Ahli Jawatan Kuasa Undang-Undang Syarak dan Sivil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dan beliau juga banyak menulis artikel berkenaan undang-undang syariah ini dan telah diterbitkan dalam buku berjudul Hududisma Antara Retorik dan Realiti, terbitan Ilham Books 2016. Beliau pada masa sekarang adalah pengurusi Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara. Selamat datang Dr. Zul, dan kita sememangnya sangat teruja lah untuk mendengar pengalaman dan pencerahan daripada Dr. Zul pada malam ini. Ya. Dan panelis kita yang kedua pula adalah Tuan Hisham Fauzi. Beliau juga merupakan seorang peguam, juga lulusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, berpengalaman luas dalam bidang undang-undang syariah, dan yang kita bicarakan pada malam ini melalui penglibatan beliau di dalam beberapa jawatan di dalam PAS Kelantan sebelum ini, termasuk sebagai pengurusi Lajnah Undang-Undang PAS Kelantan tahun 2011-2013, Timbalan Pengurusi Lajnah Undang-Undang PAS Pusat 2013 hingga 2015, pernah menjadi Ahli Jawatan Kuasa Teknikal Hudud Kelantan, Ahli Jawatan Kuasa Penggubal Kanun Jenayah Syariah 2 kurungan 1993-2015, mantan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Persekutuan mewakili Kerajaan Negeri Kelantan. Beliau juga ketika PH menjadi kerajaan di peringkat persekutuan pernah bertugas sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu. Selamat datang Tuan Hisham, dan terima kasih kerana sudi menjadi panelis dalam webinar Nunji kali ini. Tuan-puan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka jelaslah kepada kita kedua-dua panelis pada malam ini sememangnya seorang yang ahli, yang pakar dalam bidang ini dan selayaknya untuk memberikan pencerahan dan seterusnya merungkai lumat isu RUU 355 ini. Adakah RUU 355 ini satu hukum agama atau ia hanya ijtihad manusia dalam memperluas bidang kuasa institusi kehakiman syariah di Malaysia? Adakah RUU 355 ini sama dengan hudud? Benda sama. Dan benarkah jika kita menolak RUU 355 bererti kita menolak hudud dan bererti kita menolak hukum Allah? Benarkah jika kita menolak RUU 355 bermakna jatuh akidah kita, kafir kita dan boleh ditanam di jirat mengikut perkataan yang mereka gunakan kepada kita? Benarkah dakwaan ini? Sebelum kita ajukan soalan-soalan ini untuk dijawab kepada kedua panelis, izinkan saya sebagai moderator menerangkan secara ringkas bagaimana sesi pada malam ini akan dikenalikan. Kita akan ada dua bahagian. Bahagian pertama, panelis akan menjawab soalan-soalan yang telah saya sediakan dalam dua pusingan. Saya akan berikan 10 minit kepada setiap panelis untuk setiap pusingan, dan pada minit ke-8 saya akan bagi signal kepada kedua-dua panelis. Dalam bahagian yang kedua, panelis akan menjawab soalan-soalan yang akan dipilih yang dilontarkan oleh para penonton melalui ruang komen di Facebook. Jadi jika ada para penonton yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan menghantar soalan-soalan berkenaan di ruang komen, dan insya-Allah kita akan ada petugas yang akan mengumpulkan soalan-soalan berkenaan untuk saya bacakan dan tanyakan kepada panelis kita. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada pusingan pertama. Kita akan tanyakan soalan pertama kepada Dr. Zul. Ringkas sahaja Dr. Zul, mungkin untuk permulaan minta Dr. Zul terangkan apakah yang dikatakan RUU 355 ini dan kenapa cadangan pindaan RUU 355 ini timbul in the first place, dan bagaimanakah proses pindaan ini boleh berlaku dalam konteks perlembagaan dan undang-undang Malaysia. Silakan Dr. Zul. Ini dan kenapa pindaan RUU 355 timbul in the first place, perlembagaan dan undang-undang Malaysia. Silakan Dr. Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada saudara moderator, saudara Hisham Fauzi dan juga penganjur program pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita cuba berbincang secara ilmiah tentang hal ini ya. RUU 355 ataupun ada apa, RUU ni maksudnya undang-undang lah untuk pindaan kepada Akta 355. Akta 355 ni ada juga orang panggil Akta 356 ya. Sebab dia menghadkan bidang kuasa Mahkamah Syariah kepada tiga ribu 6 sebatan dan 5,000 denda ya. Jadi dalam hal ini akta ni sebenarnya adalah pertama kali telah diluluskan pada tahun 1965 ya. Sebab tu kita tengok dia Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah 1965. Kemudian dia dipinda pada tahun 1984 ya. Jadi apa yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Marang pada tempoh hari adalah pindaan yang kali ketiga. Ya. Pada kali pertama tu dia punya bidang kuasanya adalah sebanyak 1,000 ringgit dan juga dia punya penjara itu 6 bulan. Kemudian apabila telah dipinda pada tahun 1984, dia telah dinaikkan ya, kadarnya itu adalah 3 tahun penjara, kemudian denda RM5,000 dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Ya. Jadi bertolak daripada hal tersebut, kenapa mengikut peruntukan perlembagaan? Kerana dalam perlembagaan menyatakan kalau kita lihat dalam jadual ke-9 itu menyatakan bahawa Mahkamah Syariah ini ikut takkan akta ini Sangkut lah doktor. Kan diputuskan ya. Doktor mengajar tanpa tauliah. Sangkut lah. Sangkut. Tidak solat Jumaat selama 3 kali berturut-turut. Jadi semua kesalahan Doktor, kalau doktor boleh berkahwin di Malaysia disconnect dan masuk balik sekalipun tanpa mengikut prosedur, maka itu juga adalah takluk kepada dianggap sebagai satu perbuatan yang menyalahi Islam, dianggap sebagai satu perbuatan jenayah lah kerana dia boleh Doktor? hal demikian, maka Hello? Sekarang okey doktor. Boleh teruskan doktor. Tadi sangkut-sangkut lah.
Ya, ataupun mungkin saya perlu switch kepada handphone. Boleh. Mungkin Dr. Swiss dulu, saya, tak apa. Kita tunggu baik, sekejap. ya. Kita bagi peluang Dr. Zul untuk reconnect kepada penonton, harap bersabar. Ataupun mungkin Tuan Hisham boleh sambut sikit yang Dr. Zul terangkan tadi, yang mana Akta 355 yang ada sekarang. RU 355 ni. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Pengerusi Dr. Zulkarnain, penganjur program pada malam ini, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RUU 355 ni adalah telah melalui satu perjalanan yang agak panjang. Kalau kita lihat, sudah bermula daripada tahun, secara seriusnya ialah menjelang pilihan raya 2013. Pada masa itu, sambutan Hari Hududullah di negeri Kelantan, kerajaan negeri Kelantan memanggil Dr. Aziz Bari, Profesor Dr. Aziz Bari semasa itu untuk berceramah, bercakap, mengulas mengenai pelaksanaan hudud di negeri Kelantan. Dan pada masa itu, Dr. Aziz Bari mengeluarkan satu pandangan bahawa untuk melaksanakan hudud di Malaysia ini tidaklah perlu sampai peringkat meminda perlembagaan. Sebab kalau kita lihat, nak pindah perlembagaan ni susah. Dia kena 2/3 daripada ahli parlimen kena menyetujui, baru kita boleh pindah perlembagaan. Tapi Dr. Aziz Bari memberikan pandangan semasa itu, semasa hari hudud negeri Kelantan itu, sebelum pilihan raya 2013, mengatakan bahawa kita tidak perlu untuk sampai peringkat meminda perlembagaan, hanya perlu pindah Akta 355 saja. Itu Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah. Jadi pada masa itu, Kerajaan Negeri Kelantan mula berfikir bagaimana kita nak melaksanakan hudud ini dalam kerangka perlembagaan sedia ada. Dan pada masa itu telah ditubuhkan satu jawatankuasa di peringkat PAS Negeri Kelantan. Saya menjadi ahli jawatankuasa semasa itu untuk mengkaji isu ini, dan pada masa itu kita melihat beberapa perkara. Itu pertama, kita melihat dari sudut kajian perundangan sedia ada, sama ada, sebab masa itu tahun 2012-2013 tu enactment hudud sudah pun berusia 10 tahun. Sebab enactment hudud ini dibuat asalnya pada tahun 1993. Jadi kemungkinan memerlukan pindaan-pindaan, perlu diupdate, perlu dikemaskini supaya menjadi lebih semasa, lebih current. Yang kedua, juga dibuat kajian semasa itu ialah sama ada kita memerlukan untuk membuat naik taraf mahkamah. Apa keperluan yang kita perlukan dari sudut perjawatan, dari sudut persiapan, dari sudut prasarana lah, tempat lah. Macam contoh kita nak buat sebat. Okey, sebat di mana? Kalau nak penjara di mana? Maka dibuat satu jawatankuasa dan telah bermesyuarat beberapa kali, dan kita telah menghantar satu laporan kepada kerajaan negeri semasa itu. Dan untuk pelaksanaan ini juga di peringkat Lajnah Undang-Undang PAS Pusat semasa itu, saya sebagai Timbalan Pengerusi Lajnah Undang-Undang PAS Pusat semasa itu, kita telah mengadakan satu mesyuarat dan satu convention sebenarnya, untuk kita melihat dan kita mengkaji secara mendalam apakah pindaan-pindaan. Kita bersidang 2 hari semalam di Hotel Blue Wave dulu di Shah Alam,
untuk kita lihat apakah benda-benda yang perlu kita pindah, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita baiki dalam Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan 1993. Jadi kami telah compile semua itu dalam satu buku dan kami telah sampaikan kepada Kerajaan Negeri Kelantan pada masa itu melalui satu majlis khas yang mana dipengerusikan oleh almarhum Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan, Allahyarham Datuk Daud. Kemudian hadir sekali pada masa itu juga di mana mufti semasa itu, ini mufti Kerajaan Negeri Kelantan sekarang ini, Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Ya. Saya nak stop di situ dulu. Setakat dapatan tadi, saya nak stop saudara setakat dapatan tadi. Saya nak bagi peluang balik kepada Dr. Zul untuk sambung. Nanti kita kembali kepada saudara Hisham selepas ini untuk sambung dapatan itu dan apa sebenarnya saranan-saranan daripada yang diperolehi oleh Lajnah Undang-Undang PAS Pusat kepada masa itu. Kita akan kembali ke situ. Saya nak bagi peluang balik kepada Dr. Zul yang dah kembali. Dr. Zul, silakan Dr. Zul. Mungkin sambung balik tadi. Okey, boleh dengar sekarang boleh. Okey. Tadi saya sebut keperluan kepada akta ni adalah kerana keperluan perlembagaan dalam perlembagaan telah menyatakan bahawa kalau untuk hukuman di Mahkamah Syariah ni, dia mesti ada satu akta untuk regulate tentang hal tersebut setakat mana Parlimen memberikan kuasa kepada negeri-negeri ni untuk melaksanakan hukuman-hukuman yang dibenarkan. Kita harus faham struktur dalam perlembagaan Islam ini adalah kuasa negeri untuk dilaksanakan. Tetapi dalam skema yang ada dalam perlembagaan ini, dia telah menhakkan untuk bagi hukuman ataupun pembuatan kesalahan, creation and punishment of offences by persons professing the religion of Islam against the precept of that religion the organization and procedure of the Sharia Court which shall have jurisdiction only over persons professing the religion of Islam and in respect only of any matter included blah blah blah, but shall not have jurisdiction in respect of offences except in so far as conferred by the federal law. Jadi ini yang saya nak tekankan bahawa pewujudan ataupun pewujudan dan juga hukuman bagi kesalahan-kesalahan bagi orang-orang yang beragama Islam dalam dan juga struktur Mahkamah Syariah ini juga hendaklah berada dalam bidang hak kuasa yang ditetapkan oleh satu undang-undang persekutuan. Jadi pembahagian kuasa persekutuan dengan federal ini sudah ada dalam perlembagaan. Nak tak nak, negeri-negeri mesti ikut hal tersebut. Sebab itulah Akta 355 ini telah diwujudkan untuk mewujudkan satu keseragaman keseragaman undang-undang. Kita tak nak nanti apabila satu hukuman dibuat di Kelantan misalnya, hukuman yang dikenakan misalnya sebatan 50 kali tetapi kalau di Selangor sebatan 30 kali atas hukuman yang sama dan kita telah lihat tentang masalah tersebut sebelum ini terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau macam dalam rumah tangga ada dulu berlaku masalah apabila satu mahkamah telah memberikan hak jagaan kepada ibu tetapi kes yang sama dibicarakan di Mahkamah Syariah negeri lain, hak jagaan diberikan kepada bapa. Jadi sudah ada dua perintah mahkamah yang berkaitan dengan hal yang sama tetapi kesan yang berbeza. Jadi sebab itulah ada Akta 355 ni supaya nanti tidak ada satu tomahan hukuman di Selangor lain, di Johor lain, di Kelantan lain. Jadi supaya ada satu keseragaman hal tersebut, maka diwujudkanlah Akta 355 ni. So Akta 355 dalam bentuk yang asal tu dia hanya tahun 1965 tu dia memberikan
denda sebanyak RM1,000 dan juga penjara selama 6 bulan maksima, ya. Kemudian apabila benda itu telah berjalan sekian lama, maka pindaan telah dibuat pada tahun 1984 untuk menaikkan kadar hukuman itu kepada dia sebut 356, 3 tahun penjara maksima, RM5,000 denda dan juga sebatan sebanyak RM6,000, ya. Jadi apabila timbul pada masa sekarang, ya, dikatakan bahawa ada keperluan untuk pindaan kepada akta ini kerana akta ini sudah begitu lama dan memandang kepada taraf hidup rakyat di Malaysia ni sudah meningkat, ya. Jadi hukuman yang dikatakan RM5,000 itu sudah tidak berpadanan dengan status rakyat dan rakyat sudah tidak takut untuk melaksanakan melanggar peruntukan undang-undang jenayah syariah dan perlu kepada satu denda yang lebih tinggi untuk menakutkan orang ataupun dia bahasa undang-undang mungkin disebut sebagai deterrent, ya. Deterrent, pencegahan kepada orang lain ataupun kepada rakyat kebanyakan daripada melakukan jenayah-jenayah syariah tersebut, ya. Jadi itulah dia punya latar belakang yang ada pada masa tersebut, ya. Kemudian apabila hal ini berlangsung, ya, selama berapa lama, terutamanya enakmen jenayah syariah, ya. Kelantan itu telah berlangsung beberapa lama dan tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana kadar hukuman yang di dalam enakmen jenayah syariah itu telah melampaui had kuasa Akta 355 ini. Jadi pada tahun saya ingat saya mungkin 2015 ke begitu, ya, telah dibuat satu jawatan kuasa teknikal antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Kelantan untuk melihat kepada halangan-halangan yang wujud untuk Kelantan melaksanakan enakmen jenayah kanun jenayah syariah, ya. Jadi sebab itulah dibuat jawatan kuasa teknikal itu untuk melihat hal tersebut, ya. Dan saya juga diberikan peluang untuk berada dalam jawatan kuasa tersebut dan untuk melihat, mendengar, ya. Jadi antara satu keperluannya adalah untuk pindaan kepada Akta 355 ini. Jadi apabila Akta 355 ini ada keperluan dipinda, ke masa itu telah dipanggil, ya, penasihat undang-undang Parlimen sendiri, ya. Saya tak ingat dah nama perempuan tu. Ada seorang perempuan tu dan dia memberikan taklimat bahawa cara untuk memindanya termasuklah dengan cara untuk usul persendirian, ya. Tapi pada masa itu usul persendirian itu tidak kita berpendapatlah, jawatan kuasa teknikal berpendapat bahawa usul persendirian itu adalah tidak boleh dilaksanakan kerana dia membawa kepada jalan mati lah, kita kata begitu, ya. Dan usul persendirian ni pula bukan maknanya kalau seorang ahli parlimen tu bawa usul, diluluskan dalam parlimen, maka dia terus boleh menjadi undang-undang sebagaimana satu rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan, ya. Apabila usul persendirian untuk private members bill ini dibawa dan jika diluluskan oleh parlimennya pun sekalipun, ianya akan diserahkan semula kepada kerajaan dan ianya hanya dianggap sebagai bacaan pertama saja, ya. Berbanding kalau dalam rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan, bacaan pertama, selepas bacaan pertama terus dibuat bacaan persendirian ini. Kalau diluluskan sekalipun, ianya akan perlu dibawa kepada kerajaan dan selepas itu kerajaan akan bawa kepada bacaan kali kedua, ya. Jadi saya sambung sikit. Sikit, mungkin boleh terangkan apakah pemikiran PAS ataupun apakah the thought process behind PAS membuat rang undang-undang persendirian ini. Kenapa they choose that kind of option?
Sebenarnya pada masa itu saya masih lagi jawatankuasa teknikal. Hal tersebut tidak pernah dikonsult kepada kita sebab dari segi roadmap yang kita buat pada masa itu, rang undang-undang tersebut perlu dibawa oleh menteri. Ya. Supaya tidak ada sangkut, ya. Jadi kalau rang undang-undang tersebut dibawa melalui private members bill, kita tengok dia akan sangkut sebab belum pernah lagi dalam sejarah Malaysia ada rang undang-undang persendirian ini diluluskan. Yang keduanya, nak bawa rang undang-undang persendirian ni dia mesti diusulkan oleh menteri. Ya. Yang ketiganya, apabila diluluskan juga dalam parlimen, ianya perlu dibawa semula oleh menteri juga. So jadi pada kita dia macam pusing tempat yang samalah. Kita kata masuk dalam rambaut tak tahu bila nak keluar. Jadi sebab itu kita roadmap kita kata kerajaan yang mesti dibawa oleh menteri. Jadi hal itu semua dipersetujui oleh semua ahli panel lah pada masa itu dan apabila rang undang-undang ini tiba-tiba masuk dalam aturan mesyuarat parlimen, memang semua orang terkejut lah. Kerana sudah lari daripada roadmap dan kalau kita lihat ada lagi video-video tu saya tengok dalam YouTube tu macam Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu sendiri pun dia pada mula-mula tu memang dia kata dia terkejut kenapa benda ni dibawa sebegitu ya. Jadi kita pun dari segi proses di belakang tu siapa yang usul, siapa yang bincang belakang kita pun tak tahu dan pada masa tu saya tanya ketua whip parlimen pada masa tu, tak silap saya Datuk Mahfuz ke apa, dia kata dia pun tak tahu tentang hal tersebut. Jadi permainan siapa di belakang tu kita pun tak tahu. Yang pasti yang terlibatnya kalau kita tengok dari segi handset adalah Yang Berhormat Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan juga Yang Berhormat Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sebab dalam handset memang termaktub bahawa Datuk Seri Abdul Hadi sebagai pengusulnya dan penyokongnya adalah Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. So jadi mungkin dua orang ini memang terlibatlah. Jadi itulah yang menjadi persoalan kepada kami pada waktu itu, kenapa dibuat sebegitu ya. Dan bermula daripada saat itu apa yang kita takutkan ya tentang bahawa pindaan ini akan menjadi isu politik ya. Sudah tidak menjadi pindaan yang sepatutnya melalui proses biasa. Sebab kalau ikut proses biasa, rang undang-undang ni dia akan lulus bila menteri bawa dibahaskan, ada perbahasan tu cuma mungkin 1 jam ataupun 2 jam saja dan terus diluluskan oleh Dewan Rakyat, diangkat pula pada Dewan Negara dan akan mendapat perkenan daripada yang di-Pertuan Agong. Tapi apabila sudah bawa secara private members bill oleh Yang Berhormat Marang maka dia sudah menjadi satu perbualan masyarakat. Yang pertama, masyarakat tanya kenapa bawa private members bill? Apa agendanya? Ya, itu sudah tidak dapat lari lah. Yang keduanya, kenapa kerajaan tak bawa? Ya, kalau benar-benar kerajaan menyokong, ya, sebab masa tu kerajaan yang memberi laluan kepada RU 355 ni. Yang ketiganya, pada mula-mula dia saya ingat saya 2 kali yang Berhormat Marang ni bawa. Yang pertama pada tahun 2016 bawa rang undang-undang tersebut tapi dia baca saja. Tak ada satu ucapan ya. Yang kedua pada 6 hari bulan 4 2017. Ya. Dibawa sekali lagi yang tu yang ada usul, yang ada apa dibaca dan kita tengok kandungan dia pun berbeza. Kali pertama dia kata diberikan kuasa untuk memberikan apa-apa hukuman kecuali hukuman mati saja. Jadi itu sudah bila datang macam-macam orang komen dia kata ini sudah macam bagi cek kosong negeri-negeri nak tulis apa pun tulislah. Sebab dah beri hukuman bidang kuasa boleh hukum kecuali hukuman mati. Jadi kalau nak gerak tangan boleh, nak potong kepala boleh, nak usul orang tak puasa dalam van jenazah ke kan, ataupun nak hukum panjat kelapa ke, boleh. Jadi itu jadi kontroversi pada masa itu. Jadi bila masuk kali kedua pada 6 bulan 4 2017 tu telah
masukkan cadangan supaya hukuman itu dinaikkan kepada 30 tahun penjara, denda tidak melebihi 10,000, sebatan syar'i sebanyak 100 kali sebatan. Ya. Jadi itulah yang kali kedua yang dibawa. Jadi masalah berapa masa lagi moderator? 1 minit saya bagi ruang untuk ending, untuk pusingan pertama. Jadi kita tengok ya, benda ni dibawa daripada 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun dah. Mana ada rang undang-undang yang sampai 6 tahun nak boleh lulus? Jadi ini sudah jadi isu politik lah ya. Sebab 2016, 2017 tu dekat sangat nak pilihan raya. Ya, jadi nak kena ada satu isu yang dibangkitkan supaya dapat menarik pengundi. Ya. Jadi kalau janji ni memang sedap lah kan. Janji syurga neraka, terutama janji syurga neraka ni memang sedap. Ya. Jadi sebab benda tu kita tak boleh quantify kan. Jadi sebab itu banyak orang kata, sebab itulah yang jadi isunya, kalau tak sokong tanam kat wan, nanti tanam kat jirat kuburan orang bukan Islam. So itu yang jadi isu politik. Sepatutnya perkara ini tidak jadi isu politik kalau dibawa secara prosedur biasa rang undang-undang oleh YB Menteri. Terima kasih ya saudara moderator. Terima kasih Yang Bahagia Dr. Zul. Dr. Zul sebenarnya telah menjawab kedua-dua soalan yang saya sediakan untuk beliau dalam 2 pusingan. Jadi saya kena cari soalan lain untuk pusingan kedua untuk beliau kejap lagi. Setelah beliau telah menerangkan kenapa 355 tu come in the first place, dan juga kenapa dengan tiba-tibanya YB Mara membawa usul ni sebagai rang undang-undang persediaan. Jadi dua-dua soalan telah beliau jawab, dan beliau landing dengan mengatakan bahawa rang undang-undang persediaan yang dibawa oleh YB Mara ini telah seolah-olah mementaskan, menjadikan parlimen itu sebagai pentas politik untuk mereka dapat mileage daripada dan meraih sentimen simpati daripada kalangan Melayu Muslim lah saya kira, untuk mendapat undi menjelang pilihan raya PRU ke-14. Baik, saya nak kembali kepada saudara Hisham untuk beliau sambung dapatan Lajnah Undang-Undang PAS yang sebelum mereka telah bersidang di Blue Wave Shah Alam, Melaka dan mendapat satu macam kertas kerja ataupun dapatan bagaimana kita nak buat pindaan ini. Saya nak saudara Hisham sambung balik yang tadi, dan kemudian mungkin saudara Hisham boleh tambah seperti mana yang Dr. Zul landing tadi, bahawa 3, 4, 5, 6 tahun duk main di parlimen tak jadi undang-undang lagi. Jadi sebenarnya apakah keutamaan yang perlu dibuat oleh kerajaan dah berkaitan dengan undang-undang syariah ni? Adakah sebenarnya memang membawa pemindaan undang-undang itu di parlimen adalah satu keutamaan yang nombor satu lah yang perlu dibuat, ataupun sebenarnya ada benda lain yang boleh dilihat dan perlu diperjuangkan sungguh-sungguh oleh PAS? Contohnya kita melihat kembali perkara-perkara yang belum selesai seperti isu-isu teknikal, seperti menambah baik skim hakim kita, hakim syar'i, skim pendakwaan syar'i, skim pegawai penguatkuasa. Maksudnya kerajaan selain nak mengadakan undang-undang itu sendiri, kerajaan juga perlu uruskan dan perlu memastikan bahawa human resource kena ada dari segi jumlahnya, dari segi kemahirannya, untuk bila undang-undang dah ada nanti boleh melaksanakan undang-undang itu, boleh menguatkuasakan undang-undang itu. Jadi saya persilakan Tuan Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung balik tadi. Jadi apa yang sebenarnya perjalanan saya dengan Dr. Zulkarnain ini lebih kurang saja, sebab kami dalam jawatan kuasa yang sama. Cuma Dr. Zulkarnain pada masa itu di peringkat PAS Pusat, dan saya pula kebetulan berada di negeri Kelantan sebagai pengerusi Lajnah Undang-Undang PAS Kelantan. Jadi di jawatan kuasa peringkat negeri dan jawatan kuasa di peringkat pusat saya anggotai lah semasa polemik
RUU 355 ini mula berlaku. Dan memang sebagaimana yang saya sebut tadi, Lajnah Guaman PAS Pusat pada masa itu yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Hanifah Maidin, saya sebagai timbalan, kita bincang sungguh-sungguh sebab memang benda ni menjadi hasrat kepada kita semasa itu untuk mempertingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sebab kalau dibandingkan kesalahan-kesalahan di Mahkamah Syariah ini, hukumannya agak ringan berbanding dengan hukuman-hukuman yang ada di bawah kanun keseksaan di mahkamah sivil biasa. Jadi sebab itu kita telah melihat dan membuat beberapa cadangan, dan cadangan itu telah pun dibentangkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan diterima baik. Dan akhirnya dia menatijahkan lahir enactment Kanun Jenayah Syariah 2014 yang baru. Kalau perasan, kita ada memang itu enactment baru yang diluluskan semula di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan dan telah diundi dan telah diluluskan di Dewan Negeri Kelantan. Pada masa itu kita menjadi satu persetujuan bersama bahawa kita perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki kedudukan bidang kuasa Mahkamah Syariah semasa itu. Kemudian apabila berlaku berbagai-bagai masalah sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Zulkarnain tadi, berlaku beberapa peristiwa yang mana kami di dalam Peringkat Jawatankuasa telah bincangkan roadmap, sebab dia kena ada roadmap nak daripada cadangan, nak tukar daripada cadangan itu sampai peringkat dia menjadi satu undang-undang, maka kita kena ada satu roadmap, kita kena ada satu peta jalan yang jelas, sebab dia ada proses yang perlu kita lalui. Antara contohnya ialah RUU yang melibatkan Islam ini di Malaysia ini tidak pernah ada RUU yang melibatkan agama Islam tidak dirujuk dahulu kepada Raja-Raja Melayu. Dan sebab itu antara kandungan roadmap yang kami buat semasa itu ialah RUU pindaan ini dibawa kepada Majlis Raja-Raja dahulu untuk dipadusi oleh Tuanku Raja-Raja Melayu. Kemudian dibawa kepada Majlis Kebangsaan Agama Islam MKI. Ada prosesnya, ada prosedur yang perlu diikuti dan telah diletakkan jeda masa, diletakkan time frame, bulan berapa buat apa, bulan berapa buat apa, dan semua ini telah dibentangkan di dalam Jawatankuasa Teknikal, telah dipersetujui di situ, dan kemudian minit ini telah dibawa ke PAS Pusat dan telah dibentangkan dalam syarat Jawatankuasa PAS Pusat. Pada masa itu saya diberitahu, dan pada masa itu semua pihak boleh menerima bahawa inilah roadmapnya. Kemudian apabila berlaku tiba-tiba masuk usul persendirian yang sebagaimana disebut oleh Dr. Zulkarnain tadi sebagai usul yang masuk ke dalam satu roundabout tapi tak tahu bila, tak jumpa jalan nak keluar. Dia akhir sekali kita tak ke mana-mana. Kita boleh lihat dah, kita sudah berhimpun di Padang Merbuk, sudah tunggu bertahun-tahun, tapi akhir sekali tak ke mana. Sebabnya kita enggan mengikut roadmap, kita enggan mengikut prosedur perundangan. Daripada cadangan nak jadi undang-undang, dia ada keperluan dia ada tata cara yang perlu diikuti. Kalau kita melanggar tata cara ini, maka tidak mungkin mana-mana cadangan boleh bertukar menjadi undang-undang. Jadi di sana kesilapan yang berlaku ialah kenapa tidak boleh kita stick to the original plan? Kenapa kita tidak boleh menerima pakai dan mengikuti dengan betul, dengan taat jalan masa yang telah sama-sama kita putuskan pada itu, jika kita benar-benar ikhlas untuk sama-sama memartabatkan Mahkamah Syariah ini. Kemudian setelah apa yang berlaku ini semua, kegagalan yang disebabkan oleh berlakunya peristiwa-peristiwa yang sepatutnya tidak berlaku ini, maka kami semua kembali kepada drawing board. Kami semula kembali kepada plan semula, melihat semula apa masalahnya. Kami membuat rethinking, memikirkan semula idea pemerkasaan Mahkamah Syariah ini. Adakah untuk memperkasakan Mahkamah Syariah ini semata-mata apabila kita memberi kuasa yang lebih kepada mahkamah, maka terus mahkamah itu menjadi lebih terangkat martabatnya, ataupun bagaimana? Justru di sana telah dibuat beberapa kesimpulan
dan telah dibuat beberapa roadmap, dibuat beberapa ketetapan yang kita perlu selesaikan. Ada 4 perkara. Dan 4 perkara inilah yang telah dibawa oleh Datuk Seri Dr. Mujahid Yusofawa sebelum ini semasa Datuk Seri menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini. Itu pertama sekali menyelesaikan pertembungan di antara undang-undang sivil dan syariah. Sebab kita ada pertembungan sebelum ini. Kita ada di dalam, kita tengok dalam banyak kes di Mahkamah Syariah ada kes liwat, di Mahkamah Sivil ada kes liwat. Kemudian kita ada banyak isu yang terlibat. Jadi sebab itu kita ada jawatankuasa syarak dan sivil yang disekretariatkan di JAKIM, yang mana Dr. Zulkarnain adalah salah seorang ahli jawatankuasanya sebelum ini, dan Dr. Zulkarnain dengan jawatankuasa ini sebelum ini bermesyuarat setiap minggu semasa Kerajaan Pakatan Harapan dahulu, berbincang apakah undang-undang yang perlu, apa yang perlu kita buat sekarang ni, apa yang perlu diubah untuk kita sentiasa up to date kan apa undang-undang supaya tidak berlaku masalah di antara sivil dan syariah ini. Okey. Yang kedua ialah kita meningkatkan keilmuan dan kemahiran hakim dan pendakwa syar'i. Untuk hakim, semasa Kerajaan Pakatan Harapan dulu kita hantar pergi kursus ke Ma'had Al-Ali lil Qadha di Saudi selama sebulan. Kursus untuk mereka membuat penghakiman, bagaimana mereka mendengar kes, bagaimana mereka boleh menghasilkan penulisan judgement ataupun penghakiman yang baik. Ini yang kita lakukan supaya hakim ini mendapat satu pendedahan, mendapat satu kemahiran, yang mana bila mereka ini mempunyai satu kemahiran yang begitu baik sekali dalam memutuskan kes ini, maka keadilan insya-Allah akan sampai kepada rakyat. Begitu juga dengan pendakwa syar'i. Pendakwa syar'i pernah disebut oleh, kalau kita boleh cek lah dalam, boleh Google lah, boleh cari. Pernah disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid sebelum ini bahawa kita akan menubuhkan Jabatan Pendakwa Syar'i Malaysia. Itu satu badan yang mempunyai sama macam kalau di Mahkamah Sivil kita ada Jabatan Peguam Negara, maka kita juga perlu akan ada Jabatan Peguam Syar'i Negara. Sampai peringkat itu kita meletakkan target. Dan benda ni pun telah pun dibuat peringkat kajian dan telah cuba dilaksanakan semasa itu. Jadi kalau kalau kita melihat di mahkamah ini, dia ada elemen hakim, kemudian dia ada elemen pendakwa, dia ada elemen peguam syar'i. Peguam syar'i kita ada akta peguam syar'i. Sebelum ni kita tidak ada. Dan Profesor Dr. Ahmad Ibrahim menulis kertas kerja pada tahun 1982 mencadangkan supaya adanya satu majlis peguam syar'i Malaysia yang sama sebagaimana kita dah ada Bar Council, kita dah ada majlis peguam syar'i. Cadangan itu daripada tahun 82 sampailah jatuh Kerajaan Barisan Nasional, tidak ada pihak yang menyambutnya. Akan tetapi apabila naik Kerajaan Pakatan Harapan, alhamdulillah pada tahun 2019 setelah berpuluh tahun kita telah berjaya menubuhkan meluluskan Akta Guaman Syar'i, Akta Profesion Guaman Syar'i 2019. Cuma yang agak mendukacitakan kita ialah lulus tahun 2019 tapi dia sepatutnya ada peraturan-peraturan kecil di bawah itu. Ditubuhkan Majlis Peguam Syar'i Malaysia, dibuat rules and conduct, dibuat aturan-aturan, bylaw, undang-undang kecil di bawah itu. Tapi kita tak tahu sebab sejak daripada Kerajaan Pakatan Harapan jatuh pada 24 bulan 2 2020 sampai sekarang senyap. Tak tahu dah apa yang berlaku. Majlis Peguam Syar'i Malaysia apa kita tak tahu dah tubuh ke tidak. Sebab sekarang ni senyap, kaku dan beku yang kita tak dengar apa-apa berita dah. Baik. Yang ketiga ialah kita cuba memenuhi keperluan tadbir urus dengan mengkaji perjawatan dan prasarana mahkamah. Kalau kita lihat di Mahkamah Sivil ni dia guna CRT. CRT ni semua perbicaraan di Mahkamah Sivil dia rakam. Dia ada satu sistem rakaman internal kamera yang merakam perbicaraan itu. Jadi bila hakim Mahkamah Sivil nak membuat keputusan, dia akan tengok je rakaman itu. Dia boleh dapat boleh lihat semula bagaimana perbicaraan itu berjalan. Akan tetapi benda ini masih belum ada di Mahkamah Syariah. Dan benda ini telah pun semasa Kerajaan Pakatan Harapan dahulu, semasa mesyuarat di peringkat pasca kabinet
pos kabinet di peringkat Kementerian Jabatan Perdana Menteri Agama dahulu telah pun diarahkan untuk dibuat kajian supaya di Mahkamah Syariah, paling kurang Mahkamah Syariah wilayah persekutuan mempunyai sistem yang sama supaya kita juga boleh upgrade fasiliti prasarana yang ada di Mahkamah Syariah supaya kita boleh apa yang ada di Mahkamah Sivil juga ada di Mahkamah Syariah, dan tidaklah Mahkamah Syariah ini terlekat ataupun tertinggal di dalam satu sistem yang lama. Baik. Begitu juga dengan berkaitan dengan tingkatan mahkamah. Kalau lihat semasa kerajaan Pakatan Harapan dahulu dibincangkan sungguh-sungguh bagaimana kita nak menambah tingkatan mahkamah. Sebab sekarang ni kita ada mahkamah rendah syariah, kita ada mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. Sedangkan di mahkamah sivil kita ada mahkamah magistrate, kita ada mahkamah session, kita ada mahkamah tinggi, kita ada mahkamah rayuan, kita ada mahkamah persekutuan, 5 tingkat. Jadi bagaimana kita nak supaya mahkamah syariah ini juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang lebih ini supaya mahkamah boleh berfungsi dengan lebih berkesan. Dan alhamdulillah pilot projeknya ialah di negeri Perak, di mana mahkamah utama syariah negeri Perak alhamdulillah di bawah kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya dibuat. Dan benda ini sepatutnya diambil konsepnya dan dibawa dan dikembangkan insya-Allah untuk mengangkat martabat mahkamah syariah juga di semua negeri-negeri yang lain. Kemudian yang keempat ialah kajian dan semakan semula undang-undang sedia ada. Maksudnya kita tengok apa undang-undang yang perlu, apa undang-undang yang tak ada lagi, apa benda-benda undang-undang yang perlu dipindah. Pada masa itu 4 perkara ini. 4 perkara ini kita tengok. Kita buat undang-undang apa yang diperlukan semasa itu supaya mahkamah syariah ini dia mempunyai, dia di-empowered, dia mempunyai kuasa. Sebab kita sebagaimana yang saya selalu sebut, hendak memperkasa mahkamah syariah ini sebagaimana kita membina sebuah empangan. Apabila kita membina sebuah empangan, kita tidak boleh lepas air dahulu. Kita kena siapkan tapak dahulu. Kita kena clearkan binatang dahulu. Kita kena clearkan semua penduduk dahulu. Barulah kita lepaskan air. Air itu ialah bidang kuasa mahkamah syariah. Kalau kita tingkatkan bidang kuasa mahkamah syariah, okey, mahkamah syariah boleh sebab 100 orang. Tapi hakimnya belum bersedia. Prasarananya belum bersedia. Jabatan pendakwa syar'i belum bersedia. Majlis peguam syar'i pun tak ada. Bagaimana? Jadi sebab itu kita perkuasakan peguam syar'inya. Kita perkasakan pendakwa syar'inya. Kita perkasakan hakim syar'inya. Kita perlengkapkan semua prasarana mahkamah itu. Kemudian selesai ini, maka baru kita bagi kuasa, baru kita bagi kekuatan melalui pendaan RU 355 ni, insya-Allah pada masa itu mahkamah akan menjadi dalam keadaan berfungsi dalam keadaan yang terbaik. Jadi begitu jugalah. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita nak buat empangan, air itu datang akhir sekali. Settlekan semua dulu. Air itu lepaskan kemudian. Mahkamah syariah begitu juga. Kita selesaikan dahulu dari sudut penjawatan hakim, tingkatan mahkamah, pendakwa syar'i, tubuhkan jabatan pendakwa syar'i, kita perlengkapkan CRT, prasarana semua. InsyaAllah mahkamah kita dah siap semua dan kita pindah RU 355 ini, maka insyaAllah di sana akan berlaku satu sistem yang baik dan keadilan akan terpancar dan akan terlaksana keadilan untuk seluruh umat Islam di Malaysia. Itulah yang dibawa gagasan yang diperjuangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang malangnya tidak dapat dilaksanakan kerana telah dikhianati pada 24 bulan 2, 2020. Sekian. Terima kasih Tuan Hisham. Kita akan sambung selepas pengkhianatan tu, apa yang sepatutnya akan berlaku sebenarnya. Kita akan sambung. Cuma saya nak kembali kepada yang bahagia Dr. Zul. Dr. Zul, saya sebenarnya nak tanya, kita duk sembang-sembang ni, amanah ni sebenarnya sokong atau tidak, atau tolak sebenarnya pindaan 355 ni. Tapi saya rasa soalan itu tidak relevan sebab setelah kita mendengar penjelasan panjang lebar Tuan Hisham Fauzi tadi, kita tahu bahawa PAS tadi dia dah langgar proses dan kemudian duduk roundabout tak keluar-keluar pun dan tak bersungguh pun sebenarnya
Dan yang lebih bersungguh sebenarnya adalah YB Dr. Mujahid, kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan YB Dr. Mujahid sebagai Menteri Agama lebih bersungguh sebenarnya dalam nak memperkasakan undang-undang syariah di Malaysia ni. Jadi saya mungkin YB mungkin Dr. Zul boleh bagi pandangan Dr. Zul sebagai orang dalam yang terlibat di JAKIM dan sebagainya semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Silakan Dr. Zul. Tak dengar Dr. Zul? Mungkin unmute. Okey. Isu nak perkasa Mahkamah Syariah ni, kita kena tengok kita nak perkasa tu apa yang kita nak perkasakan ya. Sebab dia pemerkasaan Mahkamah Syariah ni dia bukan setakat dengan kita perkasa undang-undang jenayah syariah, maka kita akan terus jadi gagah perkasa badan jadi sado boleh angkat besi 200 kilo. Ya. Dia kita kena faham struktur Mahkamah Syariah adalah di bawah kuasa negeri. Kecuali bagi wilayah persekutuan Labuan, Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur Jadi kalau kita nak perkasa tu kita kena lebih terperinci apa yang kita nak perkasakan. Kita nak perkasakan dari segi penguatkuasaan penguatkuasa agama misal kata sebab saya tengok tadi Saudara Hisham sebut kalau nak perkasakan ni dia kata perkasakan hakim, perkasakan pendakwa syar'i, perkasa peguam. Ada satu lagi kita kena perkasakan juga yang penyiasat, pegawai penyiasat iaitu penguatkuasa ni. Mesti ada satu prosedur yang jelas bagaimana cara untuk mereka menguatkuasakan. Contoh macam saya bagi tentang kalau yang relevan sekarang ni yang baru disebut adalah enactment kawalan agama. Kita tengok enactment kawalan agama ni sudah ada di negeri-negeri, ada 10 buah negeri sudah ada. Tapi penguatkuasaannya itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Kerana ada masalah-masalah infrastruktur penguatkuasa agama ni yang tidak boleh mendakwa pesalah ini di Mahkamah Syariah. Sedangkan yang menyiasat penguatkuasa agama tiba-tiba nak kena dakwa di Mahkamah Sivil, nak kena minta bantuan polis pula tak pernah baca enactment kawalan agama, tak tahu elemen pertuduhan apa, tak tahu berapa hukuman jadi ini adalah isu-isu teknikal. Isu-isu ni sebenarnya sudah berpuluh tahun ada dalam kita kata ekosistem Mahkamah Syariah ni. Isu ni sudah lama berlaku tapi tidak ada orang yang in charge betul-betul. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi bahawa Mahkamah Syariah ni berada di bawah kuasa negeri. Jadi federal tak boleh nak pergi masuk pejabat di negeri dan tengok semua fail-fail, tak boleh. Jadi apa yang dibuat pada masa Datuk Seri Mujahid dulu, dia panggil semua stakeholder ni untuk bincang. Saya ingat salah satu contohnya macam isu untuk perkahwinan bawah umur untuk naikkan daripada had umur 16 tahun kepada 18 tahun Berapa kali mesyuarat, berapa kali panggil orang pejabat agama, mufti pun datang saya pernah mesyuarat dengan mufti-mufti semua negeri, dengan ketua-ketua hakim syariah semua negeri ada negeri yang tidak bersetuju sampai sekarang kerana ketua agama Islam negeri tersebut tidak setuju dinaikkan daripada umur 16 kepada umur 18 ada negeri yang bersetuju. Jadi apa yang nak dibuat? Sama juga macam enactment profession guaman syar'i itu. Kerana isu ni sudah berpuluhan tahun, berdekad-dekad. Zaman Kerajaan Barisan Nasional lagi. Hisham sebut tadi Profesor Ahmad Ibrahim tulis daripada tahun 80-an lagi. Tapi tak dapat diselesaikan kerana isu struktur inilah. Jadi apa yang langkah yang dibuat Datuk Mujahid pada waktu tu adalah untuk tak apa. Kalau negeri-negeri tak confident lagi untuk buat Majlis Guaman Syar'i ini, kita mula dengan wilayah persekutuan. Tapi nak mula dengan wilayah persekutuan pun, langkah yang perlu dibuat oleh Datuk Seri Mujahid adalah untuk pergi
menghadap semua raja-raja ya untuk bawa benda tu dan bincang dulu di peringkat negeri, kemudian bincang juga di peringkat ketua hakim Mahkamah Syariah dan juga majlis-majlis agama negeri. Selepas itu bawa kepada kabinet, selepas itu bawa sekali lagi pada majlis mesyuarat raja-raja dan barulah selepas dapat semua tu, AG dah luluskan semua, jawatan kuasa teknikal pun dah luluskan, barulah bawa kepada dalam parlimen. Jadi proses untuk bawa benda tu paling-paling tidak pun kalau kita mesyuarat kalau Datuk Seri Mujahid pergi tiap bulan kepada negeri-negeri dah hampir setahun dia kena visit ketua-ketua agama ni. Jadi tapi itulah nak tak nak itu proses yang perlu kita lalui kalau kita nak melaksanakan reform di Mahkamah Syariah. Berbanding kalau kita nak buat akta alam sekitar misalnya kata, itu kita tak perlu runding dengan negeri-negeri. Itu memang kuasa federal. Kita nak pindah kanun keseksaan, tak perlu runding dengan negeri-negeri. Tapi kerana pelaksanaan enactment Jenayah Syariah ni adalah dengan negeri-negeri, maka perlu dirunding, perlu masuk Majlis Kebangsaan Ahli Waris Islam ya dengan semua sekali itu. Inilah yang saya tengok apabila Menteri Agama yang baru ni bila dia masuk pejabat, dia keluar statement, dia kata kerajaan telah dalam usaha untuk pindah berapa? 11 akta termasuk 4 rang undang-undang baru ya. Jadi ini kalau mereka tak lalui proses untuk menghadap raja-raja apa semua ni, maka saya tak nampak jalannya untuk bawa ke depan. Begitu juga dengan RU 355. Bila disebut akta tersebut ingin dipindah, saya tengok betul ke sudah dapat kelulusan dasar kabinet, betulkah sudah dirunding dengan negeri-negeri. Sebab kita tak pernah dapat maklumat daripada media mengatakan sebegitu. Mungkin mereka buat secara pejabat ataupun secara dalam talian ke apa, kita tak tahu. Tapi apabila Menteri Agama baru Ustaz Idris ni keluar statement yang terbaru baru ni, saya kata memang confirm lah mereka belum lagi ni bawa kepada kabinet. Sebab apa? Datuk Seri Wan Junaidi buat kenyataan mengatakan bahawa cadangan tersebut perlu dapat kelulusan kabinet juga. Dan selepas itu Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji, ini orang Islam juga, pun mengatakan bahawa Sabah tak akan bersetuju. Jadi maknanya tak ada lagi lah rundingan dibuat dengan negeri-negeri. Jadi bila tak ada rundingan dibuat negeri, memang akan sangkut lah RU 355 ni sekali lagi. Jadi ini saya tengok bila kata DAP akan menyekat apa semua. Isyam bawa contoh tadi di negeri Perak sudah diluluskan enactment untuk mewujudkan Mahkamah Rayuan Utama Syariah kalau silap betul kan Mahkamah Rayuan Utama Syariah yang akan wujudkan sistem 3 tier sama seperti Mahkamah Sivil ni juga. Jadi di negeri Perak tu adun DAP ramai ya. Kalau adun DAP tak sokong RUU untuk enactment tersebut, tak lulus. Jadi bagaimana boleh lulus? Sebab kerajaan Datuk Seri Esko Agama pada masa itu telah berunding dengan semua pihak. Saya percaya RU 355 ni prosesnya pun sama. Tak ada apa yang pelik dengan RU 355 ni kalau nak tingkatkan hukuman. Tapi orang nak tahu apa cadangan yang nak pindah. Sebab sebelum ni 2016 YB Marang kata nak pindah sehingga kecuali hukuman mati. Ya. Tapi bila orang komen begitu begini 2017 tak ada dah cadangan tersebut, ubah jadi tak lebih daripada 100 kali sebatan pula. Jadi kita pun tak tahu RU 355 kali ni apa yang nak dibawa. Jadi kalau macam moderator kata tadi, tak nak tanya amanah ni sokong tak sokong. Nak sokong apa? Kita pun tak tahu apa-apa lagi. Kita nak sokong yang mana ni? Nak sokong, kita nak kata nak naikkan kadar hukuman. Itu mungkinlah kita boleh sokong. Tapi apa yang kamu nak naikkan? Sekarang ni daripada 6 kali sebatan, kamu nak naik berapa? 40 ke? 100 ke? Ataupun kecuali hukuman mati ke? Jadi benda-benda ni kalau dirunding betul-betul dengan negeri-negeri, dengan raja-raja,
maka dia akan jadi elok. Masalah sekarang, saya kata benda ni dipolitikkan kerana benda ni tak pernah dibawa untuk berbincang dengan stakeholders. Faham ke tidak dengan stakeholders ni? Stakeholders ni maksudnya orang yang terlibat langsung dengan hal ini, yang beri kelulusan, yang kita perlu dapatkan sokongan. Ya? Bukannya kita bawa benda ni ke Padang. Bahas di dalam Padang Merbuk. Kalau bahas dengan Padang Merbuk, ya, 500,000 orang menyokong pun tak akan lulus kalau tidak dapat persetujuan daripada ahli parlimen. Sedangkan sepatutnya ahli parlimen itu yang dirundingi sebab mereka yang akan mengundi. Kan? Jadi benarlah kalau kita kata benda ni jadi isu politik sebab dah diwawakan begitu sekali. Kalau melanggarnya jadi jatuh hukum kafir sebab kena tanam di jirat. Jadi inilah yang kita tidak mahu, ya. Kita sebagai orang Islam memang kita pun sedih tengok hukuman yang ada 6 kali sebatan. Denda 5,000. Kalau tanya lawyer syar'i pun sokong sebab apa? Kalau denda 5,000, orang nak bayar lawyer pun mungkin lebih. Kan? Mungkin lawyer minta 10,000 untuk bicara kes. Baik aku bayar mahkamah 5,000 dia kata. Kan? Jadi kalau naik kepada denda 500,000, okeylah, banyak sikit lawyer dapat kerja kan nanti. Jadi sebab itulah saya kata tadi, pemerkasaan mahkamah syariah ni bukan sahaja dengan cara kita naikkan hukuman jenayah syariah. Sekarang ini sekarang ini yang jadi bread and butter kepada mahkamah syariah adalah hal-hal matrimonial, hal-hal hak jagaan anak, hal nafkah anak, hal dari segi cepat ke lambat dapat perintah mahkamah untuk bercerai. Ya, kalau wanita dipukul, apa remedi mahkamah syariah. Ini yang sepatutnya kita buat supaya benda ni proses ni dapat dipercepatkan. Ini yang saya antara saya pujilah tindakan bekas Ketua Hakim Tun Zaki dulu, ya. Bila dia masuk saja, segala masalah mahkamah siber, masalah file-file hilang, masalah ni selesai dalam masa 2 tahun. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan sistem digital di mahkamah siber. File-file dah tak mungkin akan hilang. Sebutan-sebutan pun tak mungkin tak ada tarikh lagi. Ya, hakim-hakim pun terpaksa jalankan kes sebab sudah ada KPI dia. Jadi kalau benda ni dapat diterapkan, orang akan tengok, mahkamah syariah pun laju juga buat kes. Ya. Keputusan dapat cepat. Orang tak kisah. Kalah menang itu biasa. Tapi orang kisah kalau 3 tahun, 4 tahun, kes tak selesai lagi. Sebab apa? Saya tak bicara. Macam contoh sekarang. Kalau COVID tangguh. Sebab apa? Sebab mahkamah masih bersidang secara fizikal. Kecuali sekarang ni adalah sikit inovasi untuk buat Google Meet apa. Tapi sistem belum ada. Sistem filing secara digital belum ada lagi. Jadi itu yang saya tengok. Pemerkasaan mahkamah syariah ni bukan setakat pemerkasaan undang-undang jenayah syariah. Kita bukan nak hukum, tapi kita nak supaya proses keadilan itu diberikan kepada semua pihak. Ya. Pihak-pihak rasa dibicarakan mahkamah syariah ni rasa adil. Ini yang perlu dibuat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul. Saya rasa cantik perjalanan kita pada malam ini. Kita boleh melihat bagaimana RUU 355 itu comes into the picture in the first place, dan kita boleh lihat bahawa PAS walaupun telah dinasihati oleh Lajnah Undang-Undang bagaimana cara yang betul, ada roadmap-nya, bagaimana kita nak buat, dan sebenarnya boleh buat kalau kita ikut jalan betul, kita boleh buat. Tapi PAS memilih untuk masuk roundabout. Itu dan kita juga melihat banyak usaha yang telah dibuat oleh YB Dr. Mujahid ketika menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi daripada situ saya mahu Tuan Hisham Fauzi untuk sambung, sebab kita tergendala, agenda kita tergendala, kita nak buat banyak, kita dah buat banyak dalam masa 22 bulan dan sepatutnya banyak lagi yang kita boleh laksanakan. Mungkin Tuan Hisham boleh terangkan kepada semua penonton bahawa kalau PH tidak jatuh, apa yang mungkin kita telah capai pada masa sekarang 17 bulan selepas jatuhnya kita.
mengikut roadmap Pakatan Harapan pada masa itu, roadmap Menteri Agama pada masa itu. Di mana dah kita sekarang ni sepatutnya? Dipersilakan Tuan Syam. Terima kasih pengerusi. Saya apabila naik Kerajaan Pakatan Harapan, saya telah dipanggil oleh Datuk Seri Dr. Mujahid untuk masuk ke pejabat beliau, untuk membantu beliau dan secara khusus untuk menasihati beliau dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan. Dan atas sebab itu saya banyak liaise berurusan dengan JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, untuk berbincang isu-isu di Mahkamah Syariah. Dan antara lain yang telah kita lakukan pada masa itu ialah sebagaimana yang saya sebut tadi, kita telah cuba menjalankan latihan-latihan bagi hakim, kita mengkaji penubuhan jabatan peguam syariah Malaysia, kemudian kita juga melihat dari sudut penambahan tingkatan mahkamah di Malaysia, dan ada perkara yang kita melihat ada kesegeraan untuk kita lakukan. Contohnya biasanya isu utama di Mahkamah Syariah ni ialah nafkah tertonggak dan masalah hadonah. Jadi kerana itu pada zaman Datuk Seri Dr. Mujahid dahulu, walaupun kita memerintah selama 22 bulan sahaja, kita antara lain di Mahkamah Syariah kita telah berjaya menubuhkan satu mahkamah, dipanggil Mahkamah Fast Track. Itu mahkamah untuk laju lah, mana kita ada KPI yang perlu diselesaikan, yang biasanya boleh mencecah sampai 6 bulan, tapi kita boleh selesaikan dalam masa beberapa minggu saja untuk menyelesaikan masalah nafkah dan juga masalah hadonah. Jadi ini yang telah kita selesaikan semasa itu. Berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, memangnya banyak pada masa itu engagement yang kita telah buat. Sebab antara lain contoh yang saya sebut tadi ialah Akta Guaman Syar'i Malaysia tadi, Akta Profession Guaman Syar'i Malaysia tadi, Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Akta ini kita telah pada masa itu selepas luluh di Dewan, kita telah mengadakan perbincangan dengan Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM, untuk supaya kita boleh menubuhkan segera Majlis Peguam Syar'i Malaysia ini atau Syariah Bar Council ini segera, dan perbincangan telah pun dibuat di antara menteri dengan Presiden PGSM, dan kita telah memberi mandat kepada PGSM untuk melihat secara serius dan merangka garis panduan apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam rangka untuk kita memastikan bahawa akta yang sudah diluluskan di peringkat parlimen ini boleh dilaksanakan, boleh dikuatkuasakan dan boleh memberi manfaat kepada masyarakat seberapa segera. Dan kita lihat apabila jatuh Kerajaan Pakatan Harapan pada 22 bulan 2 2020, maka pada masa itu proses ini terencat, proses ini tergendala, dan 18 bulan kemudian kita sudah berada pada bulan yang ke-19 kemudian tidak ada apa-apa perkembangan. Itu yang kita rasa sedikit kesal dan kita rasa sedih kerana usaha-usaha yang telah dijalankan, idea untuk pasang CRT di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sekarang sudah senyap, tenggelam. Idea untuk menubuhkan Jabatan Pendakwa Syar'i Malaysia sudah hilang. Majlis Peguam Syar'i Malaysia sudah tak kedengaran langsung sekarang ini. Sedangkan benda itu tak perlu dibawa kepada parlimen pun. Ada yang memberi alasan, sekarang parlimen tak bersidang kan. Tak, kita tak untuk tumbuhkan majlis. Kita dah ada akta. Untuk peraturan-peraturan ini, untuk bylaw tu hanya perlu Menteri Sains saja untuk dikuatkuasakan. Jadi, tapi itu pun tidak berlaku. Itu pun tidak dibuat. Jadi we have wasted 18 months. Kita telah membazirkan 18 bulan daripada jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan itu sampai hari ini masuk bulan ke-19, kita tidak bergerak ke mana-mana. Mahkamah Syariah masih di setakat yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari itu, dan sampai hari ini tak ada improvement. Tidak ada sebarang perubahan. Ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan.
kerana kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang mendakwa mereka mewakili kerajaan Melayu Islam yang selalu bercakap mengenai pemerkasaan mahkamah syariah, tapi apa semuanya disangkut kepada pemerkasaan mahkamah syariah ialah RUU 355. Sedangkan RUU 355 tadi pun kita telah ulas panjang pada malam ini. Sudah masuk dalam lembak, tak jumpa jalan keluar. Lekat dekat situ sampai hari ini kita pun masih belum tahu apa sebenarnya konten dalam itu. Apa yang nak dibawa, apa yang nak dipindah, apa yang nak diangkat, apa yang nak dikurang, apa yang nak ditambah. Itu kita belum nampak sampai hari ini. Justru saya dapat simpulkan bahawa kalaulah betul-betul PAS ingin melaksanakan hudud, ingin meminda RUU 355, sekarang masanya. Mereka perlu membuktikan bahawa apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka kata adalah benda yang sebenar. Kita telah tertunggak di agenda ini, agenda RUU 355 ini sejak daripada tahun 2012. Dan sekarang sudah tahun 2021. Sudah lama sangat dah. Kalau PAS tidak menggunakan peluang, mereka sudah berada di atas landasan terbaik untuk laksanakan hudud. Dan saya berhasrat dan saya nak tengok sama ada mereka nak teruskan dengan agenda RUU 355 ini ataupun sama ada mereka akan berhenti di atas wakaf tepi jalan dan terus tak apalah, takkan lari gunung dikejar. Jadi kalau kita amat malanglah bagi umat Islam di Malaysia ini kerana ternyata mereka telah dikelirukan dan telah ditipu dengan satu slogan yang cukup manis sekali. Terima kasih. Ya, saya rasa kita boleh simpulkanlah. I mean kita nampaklah ke mana PAS membawa kita daripada hujah-hujah yang disebutkan oleh Dr. Zul dengan Sir Hisham tadi. Saya menunggu kalau kita ada soalan daripada penonton. Kalau tak ada soalan daripada penonton, mungkin ada satu soalan yang saya baca tadi. Ya, itu dia daripada Muhammad Veteran. Doktor, adakah kesediaan kerajaan untuk melaksanakan macam mana kesediaan kerajaan untuk melaksanakan undang-undang kejayaan undang-undang jenayah Islam di negara ini? Mungkin doktor nak jawab ke? Saya tengok sebenarnya nak laksanakan undang-undang jenayah syariah ni memang sudah laksanakan pun. Maksud undang-undang jenayah syariah tu apa? Hudud ke, kisos ke apa? Kalau nak kata undang-undang jenayah syariah memang sudah ada akta jenayah syariah pun. Di Malaysia ni tahun 80-an lagi sudah ada. Macam mungkin kalau saya kesalahan tambah, mungkin Dr. Zul, mungkin kalau saya tambah soalan itu, katakanlah RUU 355 pindaan ini diluluskan lah, yang pindaan yang kata sampai 100 sebatan syar'i dan sebagainya. Adakah dengan kita meningkatkan had kuasa mahkamah syariah ini, mahkamah syariah kita ada prasarana yang bersedia untuk memastikan proceeding bicara jenayah dan pelaksanaan penguatkuasaan ini berjalan seadilnya? Kita beri kuasa lebih, adakah mereka mampu untuk laksanakan? Mungkin boleh ulas dari segi situ. Ya, gini ya. Kita tengok keperluan mahkamah syariah ni apa. Kalau kita laksanakan enactment jenayah syariah, keperluan yang pertama adalah untuk dari segi penjara. Sekarang ini penjara yang ada kita guna kongsi dengan penjara sivil. Ya. Yang keduanya, kalau sebatan. Sebatan tu adakah daripada pegawai pejawatan pejabat agama Majlis Agama Islam ataupun kita pakai guna sama juga dengan pegawai penjara. Ya. Kemudian yang lain dari segi infrastruktur untuk bicara di mahkamah syariah tu. Dari segi penyiasatan macam mana? Penguatkuasa agama adakah sudah dilatih untuk menyiasat mengikut cara-cara yang didaki oleh hukum syarak. Begitu juga dengan enactment keterangan syariah. Kalau nak buat hudud dan kisos, maka enactment
keterangan mahkamah syariah itu perlu dipastikan supaya dia tidak bercanggah, ya. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ni macam kata hukuman zina, ya. Enactment mahkamah syariah, keterangan mahkamah syariah sekarang dia tak masih lagi belum cater lah dari segi bicara hukuman zina ni, ya. Jadi apa pendekatan yang perlu dibuat sekarang, ya? Pada saya lah, ya. Kalau orang sebenarnya nak tengok pelaksanaan tu bagaimana, ya. Adakah boleh mencapai kepada keadilan ataupun tidak, ya. Jadi kalau naikkan kepada 100 apa nama kali sebatan, ya, dengarnya macam elok, dengarnya kata orang sudah boleh terima dengan hukuman tersebut, tapi orang nak tengok juga setakat mana cara pelaksanaan, sebab kita baca kitab fiqh ni dengan amalannya tidaklah sama, ya. Kita kena tengok dari segi amalan sekarang. Kalau bahasa yang Mujahid biasa guna, dia kata kearifan lokal, ya. Fiqhul waqi', keadaan sekarang ni, kearifan lokal ni bagaimana? Orang belum pernah tengok lagi, ya. Saya ingat mana-mana manusia yang hidup di Malaysia sekarang ni, selepas daripada merdeka, belum pernah tengok lagi ada orang kena sebat sampai 100 kali. Ya. So orang dalam kepala orang tak boleh nak bayang bagaimana. Jadi kalau cara pendekatan yang perlu kita buat, saya fikir perlu secara tadarruj, secara gradual, ya. Kita ambillah hukuman untuk sebatan kepada peminum arak lah dulu kita kata. Ada orang kata 80, ada orang kata 40. So kita ambil yang kecil dulu 40, kita tengok. Jadi sebab kita kata hukuman kepada pesalah syariah ni dia kena buat secara terbuka, kan. Jadi kita nak tengok berani setakat mana boleh dibuat secara live, boleh tak buat secara live ataupun secara kelompok kecil, sebab memang ada perbahasan ulama, sama ada nak kena berapa orang. Ada perbahasan ulama kata kalau 10 orang pun dah kira dah terbuka dah. Siapa pula yang dapat? Kan ada kuota VIP pula 30% dapat masuk tengok. Tu kita pun nak tengok. Sebab itu orang memang confused dengan hal ini. Sebab itu saya kata dalam keadaan benda ni telah dipolitikkan, benda ni telah dipolitikkan, saya kata. Jadi orang akan, kita kata, scrutiny, tengok tiap-tiap satu benda tu betul ke tak betul. Macam orang tengok sekarang lah, kan. Contoh macam sembahyang jemaat saja. Ni orang tak habis lagi orang nak bincang bagaimana VIP datang kemudian dapat masuk. Ini bukan setakat orang bukan Islam, ini orang Islam pun sendiri tengok benda ni tidak adil. Ya. Kenapa orang yang datang lambat dapat? Tiba-tiba ada kuota VIP pula. VIP dapat kuota habis. Kita ni apa? Di sisi Allah Ta'ala apa kita ni? Ada ke VIP di sisi Allah Ta'ala? Sedangkan kita dah baca inna akramakum indallah atqakum. Jadi yang datang awal lebih bertakwa ke yang datang lambat banyak takwa? Jadi ini semuanya menambahkan syak wasangka orang. So kita kena, kalau kita jadi menteri bahagian agama, kita kena eliminate benda ni. Bagaimana cara nak eliminate? Buat consultation, buat libat urus dengan semua orang, tunjukkan apa yang kamu nak pindah, apa yang kamu nak buat. Bukan dengan ceramah politik. Kalau ceramah politik, tak selesai masalah ni. Kena ada libat urus. Dan siapa stakeholders? Raja-raja setiap negeri tu ada stakeholders. Kalau raja tak setuju, tak jalan. Semua ada setuju, tak jalan juga raja tak setuju. Bukan setakat pegawai mahkamah syariah. Adun tu sendiri, setuju ke tak setuju? Sabah Sarawak macam mana? Kita satu benda yang perlu ditekankan, ni banyak kali Tan Sri Syekh Ghazali, pengurusi jawatankuasa teknikal daripada berapa puluh tahun dah, Tan Sri Syekh Ghazali. Satu perjuangan yang saya salute tentang Syekh Ghazali ni, dia cuba untuk seragamkan undang-undang mahkamah syariah. Setakat ini, kerana hasil yang dia cuba perjuangkan tu dan juga mungkin pimpinan-pimpinan pentadbiran agama Islam dahulu perjuangkan, hanya dapat selaraskan dari segi enactment tata cara mal, enactment tata cara jenayah syariah, ya.
Kemudian enactment keterangan Mahkamah Syariah. Jadi 3 ni sudah selaras. Ya, enactment undang-undang keluarga Islam 4 benda ni. Jadi sudah selaras. Jadi kalau kita beri bidang kuasa Mahkamah Syariah ni kepada 100 sebatan. Katakanlah ada negeri dia nak buat sebatan kepada orang yang berzina lah katakan. Negeri ni nak buat 100 sebatan. Negeri satu lagi kata, tak apalah kita nak mula 20 kali sebatan saja. Tak ke huru-hara benda tu. Orang akan kata, tak apalah, aku pergi berzina di negeri A lah. Sebab hukuman maksimal 20 kali sebatan. Sebab apa? Sebab mungkin negeri A kata dia nak tengok cara pelaksanaan dulu ke apa kan. Jadi sebab tu, kita benda ni kita kena buat secara tadarus, pastikan bahawa undang-undang itu seragam dulu. Enactment jenayah syariah, misal kata, kalau di Sabah, kalau masuk orang Muslim, masuk pertandingan Ratu Cantik, salah. Boleh dihukum di Mahkamah Syariah. Tapi kalau berlaku pertandingan Ratu Cantik di wilayah, orang Islam boleh masuk, tak ada masalah apa. Sebab dia tak jadi kesalahan jenayah syariah. Jadi, sebab itu, antara usaha yang dibuat, saya sempat masuk mesyuarat juga, mesyuarat dengan komuniti syariah tentang untuk menyeragamkan undang-undang jenayah syariah. Apa yang perlu dibuat. Dan pada masa itu pun sudah ada kami sudah bincang dalam Jawatan Kuasa Teknikal. Saya masih ingat lagi ada minit mesyuarat ada lagi. Kita bincang macam mana kerana sekarang ni orang menghina Islam ni banyak di dalam Facebook, dalam media sosial Twitter. Apa yang nak buat? Sebab sekarang ni undang-undang jenayah syariah yang ada, dia tak boleh nak dakwa. Sebab dalam ini tak ada kesalahan untuk mencela Islam di Facebook ni tak ada. Secara online ni tak ada lagi. So ini yang perlu dibuat. Tapi kalau nak pindah, kita tak nak pindah untuk wilayah saja. Mestilah sebab apa? Kalau dia tu duduk di Terengganu lah saya kata. Kita tak di wilayah tak boleh nak hukum. Tapi di wilayah sudah ada tapi tak boleh nak hukum. Sebab apa? Kesalahan dibuat di Terengganu. Jadi Terengganu kena ada juga. So benda ni kena panggil, bincang. Buat satu master copy lah kita kata. Ya? Undang-undang jenayah syariah ni. Okey, kita semua setuju. Pergi pada DUN, adopt. Ya? Bentang dan DUN setuju. So jadilah seragam. So ini yang tak boleh nak selesaikan lagi. Jadi kalau kita nak kata dari segi itu sebenarnya perjalanannya masih lagi jauh sebenarnya. Kita nak pergi kepada hukuman hudud 100 sebatan tu jauh lagi. Yang kecil-kecil ni pun tak boleh nak sama lagi. Bukan kata kita tidak beriman dengan hukuman tersebut, tapi kita nak kata tadi kearifan lokal. Apa yang banyak orang jaja sekarang, dia kata kita sudah British ni jahat datang ke tanah Melayu, bawa perkenal undang-undang Inggeris dan hapuskan undang-undang Islam. Undang-undang Islam sudah ada zaman Melaka lagi. Zaman Melaka tuan-tuan 1511 sudah jatuh. 1511. Tuan-tuan sendiri pun nak buat ke undang-undang kanun Melaka 1511 tu? Doktor. Ya. Doktor, saya selepas ni saya ada satu soalan untuk saudara Islam, tapi saya nak minta doktor simpulkan terus doktor punya untuk perjalanan kita pada malam ni. Bagi 1 minit untuk doktor simpulkan terus pada tajuk kita malam ni lah, RUU 355, jujur atau alat politik. Silakan. Okey. Kesimpulan saya, kalau jujur, memang ada orang yang jujur. Kita tak nafikan. Ada orang yang jujur. Pegawai-pegawai yang jujur, yang buat research, yang kaji tentang benda ni. Tapi ada juga orang yang tak jujur. Dia bukan tak jujur apa. Dia sebalik dia bawa benda ni. Sebab benda ni dapat sentimen orang. Bangkitkan emosi nak melaksanakan Islam. Buat laksanakan Islam masuk syurga. Jadi dia pun guna untuk raih undi. Dan saya ulang sekali lagi bahawa pindaan kepada undang-undang ni bukannya melalui undi dalam postbox. Dia kena undi dalam DUN. Dia kena dapat persetujuan raja-raja. Dia kena dapat konsultasi dengan pegawai-pegawai Mahkamah Syariah.
itu tak dibuat. Tapi yang dibuat hanya untuk raih undi saja. Jadi ini yang kita kata tidak jujur. Ya. Jadi saya percaya kalau benda itu baik, semua orang sokong. Masalahnya dia suruh sokong, okey, kamu keluar statement sokong. Sokong apa? Tak tahu apa-apa nak disokong. Jadi sebab itu saya kata, orang yang sudah berhimpun di padang berebut itu sudah kena tipu. So jujur ke tak jujur, itu pun bila kita kata, kalau betul-betul jujur, sepatutnya penganjur perhimpunan tu, ya, yang sudah jadi menteri pun sekarang, kena mohon maaf. Ya, kerana sudah tidak dapat laksanakan. Sudah berapa tahun ni kita dalam rambaut ni? Kita dah kena rambaut berapa tahun dah habis dan habis dah minyak petrol kereta kita. So itu sajalah. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga penganjur. Terima kasih yang bagi Dr. Zul. Saya rasa sangat jelas, sangat panjang pencerahan dan benar-benar mencerahkanlah sebenarnya kalau kita nak ambil lah. Tapi kalau kita dah blok, kita tak nak terima maklumat-maklumat yang disampaikan, itu terpulanglah kan. Jadi saya nak bacakan satu soalan terakhir daripada Omar Muhammad Al-Bariti yang ditanyakan ini, dan kemudiannya selepas jawab soalan ini mungkin Saudara Hisham terus boleh simpulkanlah perbincangan kita pada malam ini ya. Soalan yang ditanyakan ialah, jika PAS gagal atau enggan menyelesaikan pindaan Akta 355, apakah ini bermakna hudud di Kelantan lebih mustahil untuk dilaksanakan dan hanya mimpi orang politik? Disilakan Saudara Hisham jawab soalan ini dan terus simpulkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Akta 355 ini adalah dia meletakkan cap, dia meletakkan had kepada hukuman syariah, hukuman di Mahkamah Syariah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Syariah. Hukumannya yang ada pada hari ini ialah 356 sebagaimana yang disebut oleh Dr. Zulkarnain tadi. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 sebatan. Itu hukuman yang ada pada hari ini. Sedangkan kalau dilihat kepada enactment Kanun Jenayah Syariah 2 Kerajaan Negeri Kelantan 2014, kita boleh tengok macam kesalahan zina ada 100 kali sebatan. Bagaimana kita nak laksanakan enactment hudud Kelantan ini kalau kita tidak pindah Akta 355? Maka sebab itu saya sebut tadi, sekarang ini PAS berada di landasan yang terbaik untuk mereka buat apa yang mereka dakwa sebagai nyawa mereka sebelum ini. Apa yang mereka dakwa sebagai perjuangan utama mereka sekarang ini, maka mereka buatlah. Sebab bagi kami dalam Pakatan Harapan yang saya sebut tadi, kita ada gagasan untuk kita selesaikan dulu. Kita nak selesaikan dulu pertembungan Mahkamah Syariah Sivil, kita nak selesaikan dahulu kemahiran hakim, kemahiran pendakwa syar'i, jabatan pendakwa syar'i. Kita nak tumbuhkan dulu tingkatan-tingkatan mahkamah yang cukup. Kita nak mewujudkan perjawatan-perjawatan yang lebih baik bagi hakim-hakim. Kemudian kita nak memenuhi keperluan tadbir urus di Mahkamah Syariah. Juga menambah prasarana, buat CRT, buat sistem e-filing di Mahkamah Syariah. Semua benda itu dah ada dalam kajian semasa dulu. Boleh lihat minit-minit yang sebelum ini pun di antara mesyuarat pernah disebut dalam mesyuarat bersama dengan PJSM semua. Begitu juga kita juga telah membuat kajian-kajian kepada undang-undang sedia ada. Sebab berkait dengan undang-undang jenayah Mahkamah Syariah ini, Datuk Seri Mujahid dulu pun pernah meletakkan bahawa kita akan mensasarkan untuk menyelaraskan undang-undang jenayah syariah di seluruh Malaysia ini dalam masa terdekat. Kalau tak silap saya pada tahun 2022, pada semasa itu kita akan mempunyai undang-undang yang seragam. Jadi antara usaha awal pada masa itu ialah kita cuba menyediakan satu master copy. Itu satu akta yang master, yang induk, yang mana akta induk ini boleh di-applykan di negeri masing-masing pula. Antara contoh yang kita telah buatnya ialah Akta Wakaf 2020. Akta Wakaf ini sepatutnya telah dibentangkan di Parlimen pada sidang bulan 3 yang sepatutnya bermula pada 9 bulan 3 2020.
Bagaimanapun oleh kerana kajian Pakatan Harapan jatuh pada 24 bulan 2 2020, maka Akta Wakaf 2020 yang telah pun masuk agenda sidang, yang telah pun diurus cetak Blue Bill, yang telah diurus cetak dia punya akta itu, telah pun tertunda dan telah tertangguh sampai ke hari ini. Sudah 19 bulan, kami pun sudah tidak tahu apa jadi dengan Akta Wakaf 2020 itu. Ya, di Malaysia ini kita mempunyai bilion harta wakaf di seluruh negara. Ya, tapi harta itu tidak kita masih belum ada satu akta yang mengurus yang menyelia mengenai wakaf ini. Yang ada hanya enakmen wakaf di peringkat negeri sahaja. Tapi di peringkat federal tidak ada. Begitu juga sebab kalau ikut cadangan asalnya ialah apabila kita ada akta wakaf, maka kita akan pergi kepada penubuhan Perbadanan Wakaf, Perbadanan Wakaf Malaysia. Maknanya kita betul-betul bergerak untuk supaya mempunyai satu standard mahkamah syariah yang lengkap, yang up to date, yang mempunyai mempunyai kuasa yang terkini, yang betul, yang mengikut zaman, dan semua itu telah pun dirancang dan telah pun berjalan semasa Kerajaan Pakatan Harapan baru ini. Cuma terganggu, terhenti apabila kita telah jatuh secara pintu belakang. Jadi apabila tidak dapat dilaksanakan itu, maka sekarang ini saya melihat kerajaan yang ada pada hari ini, mereka perlu melaksanakan apa yang mereka katakan sebelum daripada ini. Malah apa yang saya juga sebenarnya menaruh harapan agar contohnya macam Akta Profesi Peguaman Syar'i 2020. Walaupun akta itu diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi saya mengharapkan kerajaan hari ini yang ada pada hari ini meneruskan pelaksanaan akta tersebut, menyelesaikan penubuhan Majlis Peguam Syar'i Malaysia segera, menyelesaikan Code and Conduct of Peguam Syar'i yang sampai hari ini masih belum ada. Jadi mana usaha-usaha susulan kepada akta berkenaan, saya sangat mengharapkan supaya kerajaan pada hari ini menyambung usaha itu balik. Dan apabila usaha itu disambung, maka barulah betul-betul dia mencapai tahap maksima kepada akta itu, yang mana bila akta itu dia berfungsi dengan baik, maka kita akan dengan sendiri mengangkat martabat peguam syar'i di Malaysia. Bila kita ada satu standard peguam syar'i yang sangat tinggi, yang sangat baik, maka dengan sendiri kita mengangkat martabat mahkamah syariah di Malaysia ini, di samping perkara-perkara lain lah. Jadi itulah saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi dan terpaksa penganjur, dan insya-Allah kita sama-sama berdoa lah, kerana hasrat untuk mengangkat undang-undang syariah ini sebagai satu undang-undang yang berkuasa di negara kita ni adalah satu cita-cita bersama. Cuma kemungkinan kita mempunyai beberapa perbezaan, dan saya mengharapkan agar apapun jalan yang kita pilih, insya-Allah sama-sama diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hisham Fauzi. Saya rasa saya nak simpulkan begini, RUU 355 ini bukannya satu isu akidah. Ia lebih kepada isu teknikal perundangan, yang mana akta ini ialah usaha kita untuk menjadikan hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala sebagai undang-undang, dan ianya disusun dan dicipta oleh manusia. Jadi bila kita bercerita tentang Akta 355 ni, kita kenalah merujuk kepada orang yang tahu undang-undang, orang yang tahu teknikal perundangan, orang macam Dr. Zul, orang macam Tuan Hisham di sini. Dan saya rasa saya sangat berbesar hatilah dapat mendengar
penjelasan yang sangat baik pada malam ini. Terima kasih kepada kedua-dua panelis yang telah bersama kita selama 1 jam 40 minit dan cuba menjawab persoalan RUU 355 jujur atau alat politik, dan saya rasanya keseluruhan atau hampir kesemua pendengar dapat membuat kesimpulan sendirilah daripada penjelasan yang telah diberikan oleh Dr. Zul dan Tuan Hisham tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti siaran langsung kami pada malam ini di mana-mana live FB, sama ada di live FB Parti Amanah Negara ataupun Next Step Malaysia ataupun Akademi Nunji. InsyaAllah webinar Nunji ini akan disambung lagi pada masa-masa hadapan dengan banyak-banyak lagi topik-topik yang kita bawakan untuk memberi pencerahan kepada semua rakyat Malaysia tentang wawasan kita, rahmatan lil alamin, maqasid syariah, pelaksanaan undang-undang syariah dan sebagainya. Topik-topik ini akan kita bawakan dalam webinar Nunji siri-siri yang akan datang. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton, dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada sedikit ketidaklancaran dalam program malam ini. Mungkin ada connection terganggu di situ sini dan di mana-mana. Kita minta maaf, dan saya harap semua berpuas hati dengan penjelasan yang telah diberikan oleh panelis kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.